سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تم بالخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik. Kita sambung terus pengajian kita. Kita dah 5 minit lewat. Semua jumpa nah. Jadi sebagai ulangan minggu lepas dan minggu-minggu yang lepas tu kan, kita membicarakan topik luqatah, iaitu barang yang kita jumpa, daripada barang biasa hinggalah kepada binatang yang kita cerita minggu lepas. Dan masih lagi benda tu berlanjutan hingga ke minggu ini, yang mana ia melibatkan soal penulisan dokumentasi barang yang kita jumpa. Ya, ini lebih detail dan lebih susah nak faham ayat Jawi lama dia tu. Saya ingat pagi tadi saya ulang dekat 10 kali juga, ulang nak bagi faham. Jenis tak ada titik kan, nak kena tengok tang mana dia punya speed track, nak kena tengok banyak tempat, kena tengok koma tang mana, titik 2 tang mana. Begitulah ya. Jadi kalau kita tak hidupkan Jawi lama ni, siapa nak hidupkan? Jadi kita lah mainkan peranan. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Baik. Dan wajib, kita mula di situ nah. Dan wajib. Jawi buku Rumi saya tak tahulah muka surat berapa. Yang Jawi lama dan wajib baris 10 daripada atas. 10 daripada atas. Muka surat 130. 130 habis 130. 130 Arab 130. Dan wajib atas yang memungut upah ta'rifnya. Okey, wajib kita dah cerita minggu lepas tuan-tuan, dah buat iklan sekian masjid, berapa hari tunggu pintu masjid, tunggu depan masjid, pergi pasar, kedai kopi, ZNK, kita cerita semua dah. Jadi sampai masa kena tulis ta'rif, kena tulis dokumentasi, sama ada penulisan geran ini, geran binatang kita jumpa tu, sama ada kita gunakan lawyer ke, kod canggih kod lawyer kan, atau pesuruhjaya sumpah ke, atau surat pada masjid ke, atau kita tulis sendiri, kita maklumkan. Ya. Tapi hukumnya wajib kena ada dokumentasi. Yalah, sebab barang bila jumpa tak tahu hak siapa, bila tak ada dokumentasi, bila kita nak jadikan hak kita setelah kita dah iklankan, dah wawarkan semua, maka perlu ada geran, perlu ada geran, ya, salinan surat, tak kisahlah ya, surat ataupun kita geran, pengenalan, takrif, pengenalan kepada apa yang kita jumpa tadi. Anak kucing sekian, 4 kaki, kan, warna tumpuk-tumpuk hitam, berusia dalam 2 bulan, begitulah lebih kurang lokasi dijumpai di mana, jam berapa hari bulan, benda gitu macam biasa kita buat laporan polis tu. Siapa yang pernah buat laporan polis dia tahu, dia kan cerita sekian pada jam sekian saya ke sekian. Waalaikumsalam. Begitu ya. Jadi maknanya wajib atas yang memungut itu upah ta'rifnya. Dia tak arti buat dia upah orang, tulis. Jika ia qasad hendak memiliki akan dia, nampak kalau betul-betul kita nak jadi owner, pemilik kepada benda yang kita jumpa tadi, maknanya minggu ni kita cerita binatang lah, cerita binatang, kucing ke, burung ke, kita ambil 2 contoh binatang ni lah. Kalau kita nak kata harimau, singa, tak munasabah. Kecuali orang Arab kalau tuan-tuan tengok belah Dubai sana, dia belah singa ke rumah lah, macam belah kucing tu, belah singa, belah harimau, dia mandikan, dia ni terlalu kaya. Jadi mereka tak salah. Kita tak boleh sebab kita ada akta hidupan liar, jadi tak boleh sembarangan bela binatang yang pemangsa macam tu. Sila kemudian tekan tuan dia. Jadi sebab kita mungkin tak mampu nak sediakan makanan dia, sebab daging mahal ya. Mereka bagi tulang lembu, tulang rusuk tu sekali bagi satu besar tu sekali dengar. Dan jika ada ia kemudian daripada pengutnya kerana qasad hendak memeliharakan dia, ataupun dia niat tu telah dijumpa baru niat nak memiliki, okey, dan juga niat nak memeliharakan dia, ataupun itlaqkan dia, ataupun dia nak bebaskan sekalipun.
Maknanya dia jumpa dah wawal semua, kemudian dia buat tarikh, buat geran. So geran tu wajib sama ada dia nak memiliki ataupun dia nak membebaskan. Kena ada declaration, surat akuan. Kalau kita surat akuan sumpah dah, dia semua surat ada cop orang yang dipercayai, sudahlah, tak perlulah suruhnya sumpah, jenuh bayar lah. Gitu. Dan jika tiada ia memiliki akan dia sekalipun, kerana wajib wawar itu atasnya, walaupun dia tak memiliki tapi dia kena cerita bahawa dia dah jumpa dan dia akan buat surat rasmi, surat pemilikan pengenalan kepada binatang yang dia jumpa. Dan jika tiada kosaknya hendak memiliki, dia tak niat nak memiliki binatang tadi dan jika tiada kosaknya, jika dia tak niat nak memiliki, seperti dipungut kerana hendak memeliharakan dia sahaja, maknanya dia bukan niat nak memiliki, dia jumpa tu dia ambil saja nak belah saja dia nak belah, atau itlaq, ataupun dia ambil itu dia nak lepaskan, mungkin nak merdekakan, nak beri kat siapa-siapa, dan tiada ia qasak memiliki atau ikhtisas, niat fokus nak memiliki itu, maka upah ta'rifnya atas baitul mal atau atas si maliknya. Maknanya bayaran nak tulis surat tadi, agreement itu atas baitul mal. Baitul mal maknanya kalau zaman dulu baitul mal kita lah lembaga zakat dah. Okey, tapi wilayah persekutuan dia ada baitul mal. Baitul mal wilayah persekutuan. Selangor tak tahu ada baitul mal ke tak. Dia ada lembaga zakat Selangor, tempat harta orang Islam, zakat orang Islam dikumpulkan ataupun harta-harta yang ditinggalkan. Okey, atas baitul mal atau atas si maliknya, ataupun dia sendiri yang keluarkan. Tak overstand berbajak kot. Tambah kalau buat sendiri lagi murah lah. Sehelai kertas, pen dakwah tak habis, tulis ya, ataupun type. Dan apabila sudah ditakrifkan dia tiada jadi miliknya, ni dia tak mau ambil, tak mau belah tadi kan. So bila dah buat kena semua, maka dah tak jadi miliknya, melainkan dia kata dengan lafaz seperti katanya tamallaktu, yakni ni bahasa Arab tamallaktu yakni aku memiliki akan dia. Maka jika sudah milik akan dia dan nyata empunyanya kembali kepada binatang tadi, dan tiada redha dengannya dengan mengambil gantinya, wajib ia kembalikan dia dengan ziadahnya. Yang berhubung demikian lagi ziadahnya, dia akan terang kemudian. Jadi makna lagu ni tuan-tuan, jadi dah buat surat pengenalan semua, dia kata dia tak mau, tiba-tiba dia kata melainkan dia kata tamallaktu, aku memiliki akan dia. Surat dah ada semua dah, lawyer dah buat surat, dia kata aku memiliki akan dia, akan binatang tadi. Maka jika sudah milik akan dia dan nyata empunyanya dan tiada redha dengan mengambil gantinya, maksudnya nyata empunyanya, hak milik itu menjadi sempurna, nyata empunyanya dan tiada redha dengan mengambil gantinya, maknanya kalau ada orang nak ganti, dia tak redha, tak ambil, wajib ia kembalikan dia dengan ziadahnya yang berhubung demikian lagi ziadahnya. Perangannya begini, salah faham. Tiba-tiba empunyanya, owner binatang tadi mengaku ataupun mendakwa bahawa binatang ini miliknya dan dia tak redha orang yang declare ambil tadi, maka orang tu kena kembalikan balik dengan kos tambahan. Kan dalam bahasa undang-undang ni kan ada tuntutan sekian, kena bayar dengan kos tambahan. Okey, macam apa yang berlaku kat kita kat situasi semasa sekarang lah, yang macam Najib bila kena penjara berapa tahun, 12 tahun. Jadi kalau bayar denda, kalau tak bayar denda mungkin tambah penjara sekian tahun. Kemudian lawyer kan buat dengan kos tambahan, bagai-bagai macam-macam lah hal semasa sekarang ni. Jadi kitab lama dah cerita hal-hal kos tambahan ni. Jangan tuan-tuan kata tak ada zaman dulu. Kos tambahan ni dah ada sejak zaman dulu. Jadinya benda ni dah dalam kitab, hanya term itu dimodernkan, additional cost,
buatlah apa ni, withdraw fees macam kita aku nak map tu kan dia pecah RM1. Tu kos tambahan kena bayar. So dalam muamalat ni dia ada macam-macam kos yang kita kena bayar. Begitu juga dengan kes yang macam ni, kalau melibatkan geran berbagai kena bayar. Macam kita buat geran kereta, geran motor lah kena bayar kan. Mana boleh mereka bagi free, mereka nak cetak pelbagai kan. Mungkin harga RM5-6 ke RM10 ke, wallahualam. Road tax motor kereta kena bayar kan. Dia kena bayar juga sikit tu, upah kertas ada, upah dia cok berbagai. Macam dulu motor, kalau tuan-tuan ingat dulu motor kena road tax, kemudian motor tak kena road tax tapi kena bayar juga RM2 kos kertas tu. PJ tambah lagi sikit, pergi pejabat pos dia ambil komisen sikit. So apalah, apa-apa saja yang melibatkan urusan perjanjian bertulis, biasanya dia ada service charge ataupun apa-apa charge tambahan yang kita kena bayar, tapi tak banyak lah ya, tak banyak. Baik, jadi perkataan ziyadah tu apa benda, dia kata dia akan cerita lagi, demikian lagi ziyadahnya dia akan cerita lagi kemudian. Yang bercerai jika nyata ia, dan jadi ia dahulu daripada memiliki kerana mengikut bagi luqata. Jadi seperti biasa baliklah ya benda tu, dan wajib dikembalikan dia dengan umbah kurangnya, kurangnya kan ni kan, jawi modelnya apa, saya rasa upah ya, ambah ni macam upah, kurangnya kerana aib, kurang sikit lah kerana ada aib yang datang, ia kemudian baru tahu ada aib pada binatang tadi, jadi kos tu mungkin dikurangkan. Tengok cantik kan, bila tengok binatang tu mungkin bawah perut dia ada panau ke, ada kurap ke, aib binatang kecil-kecil tu kan. Kita nak kata ada apa nama penyakit yang kronik ko, tekan kita nak kata ada apa yang kita duk virus yang influenza ke, AIDS ke kan, positif HIV ke, tak mungkin. Binatang kecil kan. Jadi biasa kalau kucing ni mungkin ada kutu banyak ke, kutu saja satu badan kucing tu, tengok jauh tak nampak, bila pegang dekat belak-belak, oh Allah, rupanya ada. Maka benda tu boleh dikurangkan kos tadi. Jangan main-main kira belaka tu, hebat kucing tu. Ada nilai tu, ada nilai. So apa sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat benda yang diajak dalam kitab ni macam binatang korban kan bila Nabi suruh kita korban binatang yang paling kita kata paling besar ke, paling canggih lah, paling segak, paling gemuk kan. Jadi kadang-kadang ada cacat celahnya, kadang-kadang ada mungkin jalan capik, tanduk mungkin pendek sebelah, panjang sebelah kan. Mungkin lubang hidung dia ada sedung banyak ke apa, wallahualam. Jadi maknanya ada kecacatan, jadi benda tu boleh dikurangkan harga beli tadi. Supaya macam tu lah. Jadi maknanya Islam dah ajak kita tentang beli binatang ataupun jumpa dalam konteks ini, sebenda tu kita boleh diambil kira bila kita buat rundingan dengan tuan punya binatang tadi, khususnya bila kita nak beli daging korban, daging lembu nak korban di ladang. Sebab tu kena tengok betul-betul, jangan tengok gitu, aku nak ni ya, belak betul-betul. Sebab kadang-kadang kecacatan tu kita tak nampak kita tak nampak. Untuk luaran lah, kita tak boleh nak cek dalam ni jantung okey tak okey, paru-paru okey tak okey, itu bukan bidang kita. Nak kena panggil doktor veteriner datang pula cek satu hal pula, aku nak buat korban lembu ni, tolong cek sat, jenuh kan. Jadi setakat lihat fizikal lembu tadi, kambing tadi memang tak ada cacat celah, maka ia boleh dikira sempurna. Begitu. Lepas tu dia kata kadang-kadang aib ni datang kemudian. Maka jika binasa luqatah kemudian daripada sudah milik akan dia, wajib digantikan seumpamanya. Jadi bila owner tu nak balik kan, tiba-tiba binasa, matilah kucing tadi, tak tahu tiba-tiba mungkin termakan racun ke, tiba-tiba mati. Itu biasalah, kadang-kadang kita bakit tengok dah mati, kita tak tahu sebab apa. Adakah anjing makan ke, tak nampak luka apa-apa, tiba-tiba mati. Mungkin termakan binatang yang beracun.
kan, dia duduk lompat tangkap, kebetulan ada racun, so dia makan, dia mati. Maka orang ni kena ganti balik seumpamanya. Ganti seumpamanya tu tak kira lah, mungkin jika ada ia mislai seperti benda tu, kena beli ganti balik atau harganya, okey, ataupun harganya. Jika ada ia mutaqawwimun daripada waktu milikkan dia, maksudnya benda tu berlaku ketika mana binatang tadi menjadi milik orang yang pungut tadi, yang jumpa tadi. Okey, faham lah? Maknanya kena ganti balik. Sama ada kita beli kucing lain seumpamanya atau nilai harga, ganti balik. Cuma setakat ni saya tak ada kes kot kat Malaysia, no? Setakat ni lah. Kalau ada mungkin boleh masuk Malaysia Book of Record. Kan, kes naik mahkamah, kes kucing, kes belah kucing naik mahkamah. Mungkin tak pernah berlaku lagi, wallahualam. Setakat ni lah. Sebab kita biasanya kalau dengan hal-hal macam ni, kita banyak tolak ansur lah. Ya, kita banyak tolak ansur. Baik, tapi hakikatnya apa saja dalam Islam, bila kita pinjam, dulu kita mengaji bab jual beli, kita pinjam kereta, tuan-tuan ingat tak? Ni takut lupa PKP 2 tahun kan? Kan bila kita sewa kereta tu rosak, accident apa, kita kena baiki balik, baru kita boleh pulangkan pada yang kita sewa tadi. Hati Islam ajak begitu. Termasuk benda yang kecil, pen sekalipun. Tuan-tuan ingat kita mengaji dulu. Ya, termasuk benda yang kecil. Pinjam pen, katalah pen mahal sikit, kan, pen dakwat untuk tanda tangan. Jadi kita pinjam, kita nampak biasa, pinjam Ustaz, lepas tu lupa, lepas tu hilang. Tiba-tiba tuan dia tanya, hang dia ambil pen tu hari tu, ganti balik, aku beli mahal. Jadi dia kena ganti balik. Kalau tuan tu kata tak apa, aku halal lah, mahal apa mahal, tak apa, dah hilang, nak buat ke mana, maka tak kena ganti balik. So daripada benda sekecil-kecil hingga ke besar-besarnya, dalam Islam tak boleh. Jangan buat ambil remeh-temeh nah. Kena tanya balik owner dia tu, yang punya, aku pinjam pen hang hari tu, tak hilang mana tau, Allah baik pilih, pen sekupang dua tak apa, kena pakai. Kalau pen dakwat kita guna, so kena minta izin Baru masuk ganti senyap baru pinjam dakwat guna tu, kalau dia bagi pinjam tak ada masalah. Yang kita pikat dulu kes minyak, benda yang melibatkan unsur-unsur yang berharga. Sekat dakwat ni banyak mana sangat kita guna, minta alai, itu seeloknya. Kecuali kalau kita minta tu, ambil lah kan, tak selalu bagi balik lah, pen kupang dua. Adat kita di Malaysia pada saya lah, uruf dia tengok juga benda ni. Awam kata biasa lah, kata saya terambil pen kat sini, tak siapa punya pen 4 upang 3 upang kan, terambil bola poket guna, kita pun tak tahu apa kan. Benda tu dalam konteks Malaysia, adat kita orang Islam di Malaysia, dianggap Allah biar pilih benda tu kan. Tapi dalam kitab memang dia detail, bermaksud kalau ada orang tuntut, kita kena ganti. Sebab itu jangan duk pakai pen mahal-mahal. Bos kadang boleh tulis. Saya tengok kata-kata Profesor Nik Aziz Nikpa, mungkin zaman-zaman tuan-tuan kenal kot, zaman saya di USM dulu. Dia kata pen ini merupakan sumber ilmu. Waktu tu saya mengaji, saya belajar, duk fikir sumber ilmu. Yang aku tahu sumber ilmu buku. Kita tak terlintas ketika itu bila dia kata sumber ilmu. Rupanya dia kata wajib ada pada poket anda semua di mana saja anda pergi. Dan tuan-tuan lihat Tok Guru duk mengajar ni, tak tinggal dalam poket. Sumber ilmu, bila kita dengar apa-apa kita catat. Zaman tu lah semua guna handphone, kita guna note kat handphone kan, tak kisahlah. Tapi nak ceritanya benda ni memang sumber ilmu. Ada benda yang kita dapat terkini, kadang-kadang ingatan kita zaman mutakhir ini tak macam ingatan kita zaman dulu tau. Otak kita, otak vaksin ni dah lembab, dia cepat lupa, sungguh cepat lupa. Saat kunci lupa segalanya. Ini banyak berlaku, tak kira. Ada orang kata faktor lupa dengan meningkatnya usia. Tapi kalau orang tu muda lupa, nak kira lagu mana? Maksudnya zaman hari ni, pemakanan hari ni, memang kita jenis cepat lupa. Sebab apa tuan-tuan? Hak ulama kata kismeh, kuat ingatan, kita tak makan. Betul tak? Orang hak meniaga punya buat nak bagi orang makan, dia punya buat hak RM1 satu tu, hak sekotak kecil RM1 kan, punya nak suruh orang makan, tak beli kat lah.
Kadang beli saja pasal orang tu jual, beli, simpan, tak buka makan. Nampak tak kesilapan kita hari ni? Kita tak batas balik ke zaman dulu. Ulama dulu, kalau masih ingat kat sekolah pondok, kadang-kadang ustaz-ustazah ni sebelum masuk kelas tu, batak dia bagi kismeh 12 biji, 13 biji, 15 biji, makan. Hari-hari. Kita hari ni tak jadi macam tu. Sebab kita banyak terdedah dengan teh tarik, teh halia, kan, kari pap, mi kari, macam-macam. Jadi kita yang silap dah kita. Jadi kalau lupa, memang munasabah. Yang keduanya, sebab kelupaan itu disebabkan oleh makanan yang syubhah. Banyaknya ini. Syubhah maksudnya ada campuran halal dan haram. Cok, siapa-siapa boleh buat cok, ya. Saya dah jelaskan dulu, kalau cok Jakim mesti ada nombor 5, 6, bla-bla yang kat bawah bintang tu, kat bawah logo tu mesti ada nombor siri dia. Kalau kita scan nombor tu, memang dekat laman web Jakim akan terpapar bahawa memang dah dapat sijil halal Jakim. Kalau cok halal saja tak ada nombor siri bawah tu, itu bukan. Banyak orang tipu tu. Kan ada cok halal kan. Dia yang ni ayam tak apalah. Sebab kawan saya ada jual kismeh punya, dia nak bagi orang yakin, dia pergi ke Jakim mohon sijil halal untuk kismeh. Tuan-tuan bayangkan, enggak, dia kata cik tak payahlah mohon, kismeh memang halal, saya nak ada logo juga, nak bagi orang percaya. Jadi ini yang berlaku. Maksudnya sekarang ni benda tu penting, kita tak nak ada syubhat tu. Terutama yang cara Nur Adik buat lah, ya, walaupun halal, campuran bahan tu, sebab memang terdedah pewarna makanan. Pencetus kanser paling pengaktif kanser dalam badan kita, pewarna makanan. Gout, orang yang ada gout, uric acid tinggi tu banyakkannya daripada pewarna makanan, selain pada gula putih, susu siap pekat manis. Orang lelaki lah, ya, batu karang, jadi batu karang, jaga. Pewarna tu banyak. Sebab tu dulu saya pernah cerita, ingat tak tuan-tuan, saya buat contoh, kita masukkan apa, iodine kan. Siapa yang ikut kelas saya 2-3 tahun lepas, nak bagi anak-anak kita takut makan, tuan-tuan, ayak segelai boh iodine yang cuci luka tu, boh sikit je, kemudian masukkan kopok twistis ke, kopok apa saja, kopok yang mereka jual kat luar tu, tuan-tuan masukkan, sat je dia menyerap pewarna sampai jadi hitam belegam. Ayak yang putih, yang warna kekuningan jadi hitam, dia menyerap pewarna dalam makanan tadi. So buat depan anak-anak, kalau kita nak elak mereka makan jajan, kita duk larang, bukan dia ingat, dia keluar sekolah gerai dah jual kat luar. So tunjuk depan, abang makan, abang jadi macam ni, esok cepat dapat penyakit, cepat mati, baru takut. Tapi sebenarnya di sebalik benda tu tersirat, kita tak nak dia makan benda yang mengarut. Benda tu yang bahaya pada mentaliti. Sebab tu kau tengok anak-anak orang Cina, dia jarang makan benda ni. Kita orang Melayu, bukan main. Ni masalah, kena jagalah. Okey. Dan jika mendakwa akan dia oleh seseorang padahal tiada disifatkan dia dan tiada saksi baginya, tiada harus diberikan dia kepadanya. Ada mamat mana terdakwa ni kucing aku ni. Jadi dia mengaku kucing, bila kita tanya sifat lagu mana, tak boleh nak buat cerita. Tapi ni kucing aku lah. Siapa nak bagi ke dia? Kalau kucing hang hilang, hang mesti tahu bentuk dia lagu mana, rupa lagu mana, dia punya bulu misai panjang mana, kan, mata lagu mana, mesti dia tahu jantan betina. So kalau ada orang mendakwa, tak ada saksi, tak ada sifat, maka tiada harus diberikan dia kepadanya selama tiada ia ketahui akan bahawasanya luqatah itu baginya. Selama mana dia baginya benda tu ada kat dia, selagi mana orang tu tak bawa sifat-sifat binatang yang dijumpa tadi, maka tak boleh bagi kat dia. Ni dakwaan yang tidak tepat. Sebab tu kita cerita minggu lepas, jangan declare semua sifat binatang yang kita jumpa. Kita declare hanya beberapa sifat sahaja, yang lain tu kita kena simpan. Sebab bila orang dakwa, kena tanya apa lagi sifat tambahan yang ada pada benda yang kita jumpa tadi. Ekor berapa inci panjang, kan, ekor kembang ke, ekor tak kembang ke, ekor lurus ke, ekor pendek ke. So benda macam tu menjadi bukti.
pemilikan, ya. Ni sebab kita cerita ni bagi kita yang orang biasa mungkin kita anggap kucing je pun tok kira panjang pendek. Ni cerita kucing harga ribu-ribu, ya, bukan kucing hak kita dok bela kat ni. Ni orang tak kisah nak ambil. Ni cerita kucing Parsi, kucing import Georgia, kucing import entah mana negara lagi, macam-macam, Britain, British disebut kan. Jadi maknanya benda kucing yang macam ni nilainya tinggi. Bila nilai tinggi, maka semua yang berkaitan kucing tadi kena ambil kira sebab kos tu tinggi, ya. Macam saya cerita, orang-orang yang hobi minat binatang ni bukan dia kira apa, dia sanggup habiskan duit untuk benda tu. Tak boleh makan, tak apa, dia aku nak bela. Hobi, apa boleh buat? Minat. Baru ni kawan saya main rumah tuan-tuan daripada Penang, kawan lama, kawan pondok tu. Jadinya dia ni hobi lain, bini dia hobi lain. Bini dia suka membaca, menulis cerpen. Bini dia tak suka berjalan. Mamat ni suka berjalan, kawan saya ni. So bila umur macam ni, dia kata macam kita Ustaz, dia kata, Dan, aku stres lah. Nak berjalan, bini tak mau jalan. Lah dia kata, aku buat apa? Aku beli motor besar biji. Dia ngajak bahasa Arab di sekolah di Kulim tu. Aku boring-boring tu, aku naik motor, aku pergi gurun, pergi buat cepedak, pergi rostak, pergi pusing gitu. Dia nak berjalan, dia suka berjalan. Tapi seorang dia, kadang pergi rumah kawan, tu yang dia main rumah saya ni, daripada Terengganu. Daripada Penang, dia pergi ke Kelantan, Terengganu, dia main rumah saya. Lepas tu, dia ambil anak dia kat sini, dia balik. Maknanya, dia punya hobi. Minat hobi. Tu kata bila jumpa pasangan yang tak boleh sekali, payah kot no. Mojok dia pahak pergi melancong, pergi New Zealand, mana ni boleh ni, kamcing. Sungguh. Nak jumpa tu kata kepala tu payah. Jadi kalau boleh jumpa kepala, syok. Boleh pergi rata sekali kan. Bini okey, laki pun okey. Bila tak sekali ni jadi stres dia. Hobi dia. Kena reda lah. Tapi stres lah bila kawan ni berjalan, nak duduk di rumah mengurung, dia jadi stres. Ada kecil manis lah lagi lah. Gula naik saja, kalau berjalan gula turun elok. Nak buat guna kan. Nasib lah. Nasib lah. Macam saya tak apa kaki berjalan kak. Kami food hunter, memang kaki berjalan dan suka cari tempat-tempat yang ni. Tapi tak apa. Dia sekali tak apa. Cerita berjalan tuan-tuan. Asyik sama lagi. Pasal tuan-tuan suka berjalan. Ni cerita hak kena usik ni, kena usik dengan hantu di hotel kan. Saya jarang kena, yang kena rumah saya. Baru balik malam di Melaka, ada kursus. Pertama saya kena di Spanyol. Dia duduk main kot tingkap, putih elok lah. Dia lompat luar tingkap, dia tak masuk dalam rumah. Saya Ustaz Rozi puas baca ni, Ustaz Rozi Rejab, kami satu bilik lah, puas dia ayat kursi. Dia memang anak murid Harundin. Jenguk juga, dia jenguk tapi dia tak masuk, dia jenguk dia ni. So sampai ke subuh tak ada lah. Saya duduk main dengan dia, bukan apa, main tu. Nak kata nak keluar jumpa dia tak berani juga, kita duduk dalam bilik tu lah, cuma kita baca. Kali kedua saya kena di cerating, tak mau cakap hotel apa, sebab kita tak mau pergi duduk. Dia cakap tapi kalau tuan nak try dia punya feel dia, Mas Surya Resort di Cerating. Tuan-tuan ambil bilik bawah sekali nah, bilik family tu. Dia apartment. Yang tu dia punya ujian tuan-tuan, dia bunyi jam dinding, bunyi bilik air shower. Shower, kemudian kanak-kanak main kat koridor. Kita nampak lah. Anak saya nampak, rumah saya nampak, saya tak nampak. Jadi kita nak takut pun tak nampak. Hak orang nampak ni, hak ni Allah tak boleh tidur mah pagi-pagi. Dia sebab tu tuan-tuan, di tempat begitu tuan-tuan jangan seronok. Masuk tu sebenarnya boleh rasa dah. Kita boleh rasa dah. Pasang terus
handphone ayat ruqyah. Lepas tu boleh lena sampai ke pagi. Dan terkini malam marin lah di PD, di La Kristal dulu Regency bukan di PD, di Melaka dalam Hang Tuah. 07 PM buat. Jadi saya, isi saya, anak saya 2 orang tidur. Saya tidur lena elok lah. Dia dengar main lampu pupak. Lampu dari bilik hotel, bilik kami. Kereta abang tak dengar. Jadi saya biasa sebelum tidur saya baca Al-Mul. Kalau tak baca di masjid, saya baca kat rumah. Duduk atas katil saya baca. Sebab mereka khusus balik lambat di hotel tu. Jadi dia kata bunyi main lampu pipak. Lepas tu bunyi duk ketawa perempuan, suara perempuan. Dia tidur dengan saya. Tapi dia kata tak takut, cuma dengar bunyi nampak. Tapi dia sebab kita ada kan, dia tak takut lah. Sebab kita tak ada. Lepas tu dia nak kosong mana, dia kena bawa saya. Boleh dapat hotel free aku kan, tidur. Kata. Jadi nak ceritanya, Ustaz Aidrus lagi best. Ustaz Aidrus pernah dengar dia cerita dia kena usik di area Catinya berapa hang tu. Banyak orang punya hotel berhantu. Ustaz Zahar lagi best dia cerita. Bilik air kan. Mau mandi, ayak. Apa ni tutup. Kan. Lepas tu jalan balik. Tutup. Lepas tu lampu bilik air sak buka, sak tutup. Sak buka. Tapi dia relax je. Oh, mu nak main dengan aku. Gitu dia sebut. Sampai ke sudah. Lagu tu bentuk-bentuk. Jadi mungkin wallahualam tempatnya mungkin tempat mainan benda macam tu kan, ya. Jadi hati-hati nah. Tolong install ayat ruqyah dalam handphone masing-masing. Okey, paling kurang pun surah Baqarah. Nah, paling kurang tuan-tuan pasang surah Baqarah, surah yang terbaik untuk halau. Ya. Baik. Dan jika disifatkan dia dan dizonkan sebenarnya, harus diberi kepadanya. Maksudnya kalau dia sebut benda tu betul, ciri-ciri itu betul, maka boleh dibagi padanya. Dan tiada wajib diberinya kerana ia itu mudda'i. Maknanya orang yang dakwa saja tak boleh bagi kecuali berhajat kepada saksi. Okay? Maka berhajat kepada saksi. Lagi tuhmah akan dia dengan ihtimal mendengar ia bagi sifatnya daripada umpama maliknya. Maksudnya lagi kena ada saksi yang boleh dipercayai, okey, yang dengar cerita, yang dengar sifat tu, maka baru boleh kita berikan binatang tadi kepadanya yang mendakwa tadi. Okey, kalau pemilik dia tahu sifat, yang dakwa ni kadang-kadang tak tahu sifat. Yang mungkin sifat tu tak apa nak betul, tapi kalau ada saksi dengar, yes, boleh. Maka jika diberi akan luqatah itu bagi seseorang dengan sifat dan mendiri yang lainnya akan saksi. Okey, maksudnya yang lain tu saksi yang backup. Ada saksi-saksi yang akan sebut dengan bahawasanya luqatah itu miliknya, dihewalahkan kepadanya. Dihewalahkan ni dipindah milik. Ya, terpindah milik. Pindah milik macam biasa, kita pindah milik ni. Jadi senang faham. Kita dah buat tarifan, buat grant semua, kan? Tiba-tiba dia dakwa, kemudian dia kata ni milik aku, sifat binatang aku macam sekian-sekian, maka kita pun kena pindah milik balik lah. Grant tadi yang kita kata nama kita tu. Serupa macam kita dah buat lah ni, jual motor, jual gerek, apa bagai tu. Gerek tak kot. Kalau motor, pindah milik geran. Macam biasa, macam tuan duk jual kereta motor tu dah. Sama. Kena pindah milik nama dia. Kerana ada saksi. Bersalahan sifat. Maka jika sudah binasa luqatah pada orang yang diberikan dia dengan sifat itu, maka harus bagi yang mempunyai saksi itu mendamankan orang yang memungutnya. Jadi maknanya jamin. Tiba-tiba dia nak balik dan orang yang pungut dia kata memanglah ni aku dah buat geran, dah jumpa, tapi binatang dah mati, terkena patukan ular,
Jadi yang empunya tadi kata tak apalah kalau gitu, saksi pun ada, maka dia tak tuntutlah. Jaminan sini maksudnya dia jamin bahawa benda tu boleh selesai tanpa ada masalah. Okey, itu maksudnya. Dan orang yang telah diberikan dia itu dan tetap domannya atasnya kerana binasa ia pada tangannya. Jadi tak ada masalah apa-apa ya sini. Sebab binasa itu bersebab, bukan binasa dengan sebab punca orang yang memungut tadi. Jadi patut ular nak buat macam mana? Kan? Ni kalau macam kata dia punca ni tuan-tuan, penyebab ni macam ni. Kalau kata kita jumpa, kita buh lah sangkak elok-elok, tiba-tiba matilah sangkak. Matilah sangkak. Jadi itu penyebab dia kita. Tapi kalau kita dah lepaskan dia kena pijak apa-apa ke, kalau jengking ke apa, itu barulah kita kata punca tu bukan punca kita. Jadi urusan ganti rugi tak ada di situ. Sebab yang kena ni ialah kalau kita dah belah elok, jaga semua, tiba-tiba mati, something wrong. Mungkin salah bagi makan ke, kan? Jadi perlu perbincangan antara orang yang memungut tadi. Saya rasa kalau kita pun tuan-tuan, dunia hari ni lah, sembang cerita hari ni, walaupun kucing tu 2-3 ribu, dah mati nak buat ke mana? Bahasa kita hari ni senang, dah sampai ajal. Bahasa orang bilang, dah sampai ajal, nak buat ke mana? Sampai ajal, mati-matilah ya. Sebab musabab tu biasalah, semua ada. Dia tak ada mati saja, mesti ada sebab musabab. Baik. Dan tiada halal luqatah, yakni haram hukumnya ya, melainkan kerana memeliharakan dia jua. Okey, jadi di sini dalam konteks kita cerita bab luqatah ni, okey, apa dia? Dan tiada halal luqatah, haram. Kalau min kaha tu Mekah, tak munasabah. Kita, saya rasa miliknya, milik tu lam tu dia tak ada, haram memilikinya. Okey, mim lam kam ha, miliknya, ha tu kembali kepadanya, tapi saya rasa mungkin lam tu tak ada. Okey, melainkan kerana memeliharakan dia. Nampak tak? Yang kita cerita tadi tuan-tuan, dia sekarang milik dengan memelihara lain. Milik ni kita nak jadi hak milik kita terus. Memelihara ni kita cuma bela aja. Jadi hak dia kata sini, bila dah hak yang kita kata kita nak milik tadi, tiba-tiba orang lain punya, maka dah tak jadi milik kita dah. Kita cuma boleh bela. Kalau kata tuan tu tak mau, hang bela. Itu maksud sini ya. Jadi maknanya melainkan kerana memeliharakan dia jua, dan tiada halal memiliki akan dia. Nampak? Okey, boleh bela je lah. Sampai dah satu saat dia bagi pindah milik, lah ambil kat hang lah, kira aku bagi kat hang terus. Tu baru boleh. Sebab kita tak tahu tuan-tuan ada bela kucing hak main rumah tuan-tuan, kan? Tak tahu siapa punya, tapi cantik kucing tu. Kita dah iklan semua, tapi kita tak boleh memiliki. Kita cuma bela. Sebab kita yakin mesti bertuan. Kenapa dia bertuan? Kerana kucing yang ekor besar, badan gemuk, dengan mata sampai tenggelam di bulu mata tu tebal sangat, pendek kata, adat kata memang ada empunya, cuma mungkin tuan dia cari tak jumpa, tak baca grup WhatsApp, tak baca Facebook. So kita hanya boleh bela, pelihara atas dasar tanggungjawab. Dia perlukan makanan, kita bagi. Tu macam ada seekor rumah saya tu, ekor besar, warna oring besar. Jadi tak tahu siapa punya, bela je lah, bagi makan. Itu beza dia lah. Dia tak sama memiliki ni beranak rumah kita apa semua, kita punya lah. Itu maksudnya. Jadi haram kita memiliki, tapi kita memelihara. Dan jika kemudian daripada beberapa tahun sekalipun, nampak bukan kata sang hidup tuan-tuan, beberapa tahun sekalipun. So, bila orang tanya ni kucing siapa, hang beli kan? Tak aku tak tahu, main rumah aku bela. Berapa tahun dah? 5-6 tahun lah duduk di sini, makan berak sini, beranak sini semua, tapi bukan hak aku. Ikut kitab, maknanya kita cuma bela.
tuan dia pun tak tahu siapa, tapi duduk kat taman ni, dia mau ke tak mau kita pun tak tahu. Dah elan rata dah boleh Facebook, dah grup WhatsApp, semua taman kita dah dah kan. Kalau ikut kita mengaji sebenarnya kita boleh tuntut untuk memiliki kan, kalau kita dah elan semua. Tapi mungkin proses tu rumit. Bila dah miliki tiba-tiba dia dakwa aku punya, satu hal lah pula, nak kena bayar balik ganti rugi apa semua, jadi payah. Bela je lah, bela binatang tak apa pahala dah. Dan wajib ditarifkan dia kerana memeliharakan dia. Maksudnya kena elankan, kena bagi orang tahu. Dia bela kucing tu. Ditarif akan dia selama-lamanya. Maka lazim ia bermukim bagi kerana mewawarkan dia. Orang yang bela tadi, tuan-tuan, sampai boleh dia bermukim duduk setempat tu untuk dia cerita, aku dah jumpa kucing dah bela banyak tahun ni, tak tahu siapa punya tu. Bermukim pergi satu tempat lah. Kalau kita pergi Taman Mas cerita, kita pergi ke La Cottage cerita, kalau jumpa kat sini lah kan, Aman Putra, Nusa Putra cerita kat Surau dengan Balai Raya. Lazim. Tapi ke tahap tu baik, kerana mewawarkan dia atau diberikan dia kepada qadi. Selesai masalah. Qadi yang amin. Senang, payah enggak kan? Pergi orang aku lah sekolah kat qadi atau pemerintah, pengurusi JKK ke, ketua persatuan ke, pandai-pandai lah buat elan lagu mana. Okey. Maka jika hendak musafir dan tiada qadi yang kepercayaan, ditinggalkan dia pada orang yang amin. Kalau tak percaya dekat wakil rakyat ke siapa-siapa, kan biasalah kan, ini tinggal kat wakil rakyat aku ni, mai setahun sekali, 5 tahun sekali dia jual kucing ni jahanam. Jadinya biar tinggal kat member kat rumah senang, member rumah ke, jiran sebelah ke, begitu. Pesanlah kat mereka ya. Macam saya pun nak cuti jauh lama-lama, pesan kat jiran sebelah, kat Januar, tolong tengok kat kucing, dia bagi makan, bagi ayak semua. Okey, pesan lah, jangan biar gitu mati kita yang tanggung rasa so kena cari orang yang kita percaya. Tekan kita nak agak sesakak pergi rumah nazir masjid, tolong belah saya nak pergi cuti 5 hari, jenuh kawan tu kan, atau bagi kat Pak Den ke musim persatuan saya tu, jenuh. Jadi pesan kat jiran atau siapa-siapa yang boleh kita percaya. Okey, baik. Baik, jadi selesai kita cerita cerita bab kucing binatang. Minggu depan tuan-tuan, hak menjadi topik hangat ni, kita lelaki ni cerita tentang anak, jumpa anak angkat ke, anak pungut ke apa. Tuan-tuan ni, yang ni topik dahsyat ni, topik yang menjadi rebutan sekarang, rebutan penjagaan anak. Kalau jumpa anak angkat macam mana, kita akan mengaji minggu depan kitabul laqid. Jadi tuan-tuan, kita diminta, saya ada terima mesej pada pada ini untuk kita buat doa selamat dan kesyukuran hajat Kak Siti kita pun ya. Sebab dia kata dah selesai semua urusan kematian baru ni kan, dah kita dah selesai selamat semua. Jadi dia minta kita buat doa selamat dan kesyukuran sebelum kita menjamu selera. Baik, jadi kita tamat dulu pengajian kita pada pagi ini dan kita terus sambung dengan doa selamat ya. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wal ulama was salihin wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا راضين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجن الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجداد وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تحتم لنا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم